Okey, sekarang kita lihat apakah kesan terhadap sel haiwan dan sel tumbuhan sekiranya kita masukkan sel haiwan dan sel tumbuhan ke dalam larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik. Okey, contoh yang pertama, kita ambil sel darah merah yang mewakili sel haiwan. Masukkan ke dalam larutan hipotonik. Okey, hipotonik bermaksud ada banyak molekul air berbanding bahan terlarut. Jadi di luar ni ada banyak molekul air. Jadi sel darah merah berada dalam larutan hipotonik. Apa yang berlaku? Air dari luar akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Sel darah merah akan mengembang dan meletus. Keadaan meletus ini, bila sel darah merah meletus, kita panggil sel darah merah mengalami hemolisis. Jadi kalau kita nak definisikan hemolisis, hemolisis adalah proses peletusan sel darah merah akibat tekanan osmosis dalam sel. Okey, sel mengalami tekanan osmosis kerana ada banyak air dalam sel darah merah. Okey, sel darah merah tiada dinding sel sebab dia sel haiwan. Jadi dia akan sampai satu tahap dah terlalu kembang, dia akan meletus. So meletus itu maksudnya sel darah merah mengalami hemolisis. Okey. Sekarang kita letak, jika kita ambil sel darah merah lain, kita masukkan dalam larutan isotonik, molekul air meresap ke dalam dan keluar sel dengan kadar yang sama. Jadi, sel mengekalkan isi padu dan bentuk yang normal. Air masuk dan air keluar sama banyak. Jadi, tiada perubahan kepada sel darah merah. Okey, jika kita masukkan sel darah merah ke dalam larutan hipertonik. Hipertonik, molekul air sikit, ada banyak zat terlarut. Jadi, air, kerana dekat luar ni, di luar ni kurang air, maka air yang ada dalam sel, akan meresap keluar daripada sel secara osmosis. Jadi air dalam sel akan meresap keluar secara osmosis, sel akan mengecut. Bila sel ni mengecut, kita panggil sel itu mengalami krinasi. Okey, sel darah merah, sel haiwan mengecut, kita panggil krinasi. Sel haiwan mengembang dan meletus, kita panggil prosesnya apa? Hemolisis. Hemolisis berlaku bila sel darah merah diletakkan dalam larutan hipotonik. Krinasi berlaku apabila sel darah merah mengecut bila diletakkan dalam larutan hipertonik. Okey? Jadi krinasi merupakan proses pengecutan sel haiwan akibat kehilangan air daripada sitoplasma sel ke persekitaran yang hipertonik. Okey. Sekarang kita lihat apa berlaku pada sel tumbuhan pula. Okey. Jika kita letakkan sel tumbuhan, kita lihat ni, ini larutan. Ini ialah larutan hipotonik. Ini kita letak, ini larutan isotonik. Dan ini adalah larutan hipertonik. Okey, bila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, subsel tumbuhan adalah hipertonik berbanding larutan persekitarannya. Maksudnya di luar ni ada banyak molekul air, dalam subsel ni kurang. Bila kurang, maka air meresap masuk ke dalam vakuol secara osmosis. Bila air bergerak, osmosis. So, air meresap masuk secara osmosis ke dalam vakuol. Jadi, vakuol akan mengembang dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Ini air masuk dengan banyak. Jadi, vakuol ni akan mengembang, dia akan tolaklah ni. Sitoplasma rapat, penuh. Memenuhi, penuh ni rapat, penuh sini. Rapat. Okey, so sel akan menjadi segah. Sel akan menjadi segah.
sel akan menjadi segah. Akibat tekanan segah. Tekanan segah tu kerana apa? Molekul air dalam vakuum akan penuh, dia akan menolak. Okey, dia menolak dinding vakuum rapat terus sehingga ke dinding sel. Jadi, tekanan segah berlaku, jadi dinding sel yang kuat dan tegar menghalang sel daripada meletus. So, kesegahan sel adalah penting untuk, ini kepentingan. Nyatakan kepentingan kesegahan sel. Untuk memberi sokongan bagi mengekalkan bentuk sel dan menyebabkan stoma terbuka untuk fotosintesis. Stoma terbuka kerana sel pengawal segah. Okey. Sekarang kita letak pula larutan sel tumbuhan ni ke dalam larutan isotonik. Isotonik, subsel tumbuhan dan larutan luar bersifat isotonik. Jadi, pergerakan air meresap ke dalam dan keluar pada kadar yang sama. Jadi, sel berada dalam keadaan flasid. Flasid maksudnya keadaannya tak berubahlah, maintain je sama. So, dalam keadaan yang macam ni, kita panggil keadaannya flasid. Jadi, sel mengekalkan isi padu dan bentuk yang normal. Okey. Dalam keadaan ketiga, letak dalam larutan hypertonik. Jadi, kalau hypertonik, subsel tumbuhan, subsel dia lebih hypotonik berbanding lautan persekitaran. So, dalam ni lagi banyak air berbanding hypertonik ni, lautan hypertonik di luar. Jadi, air dalam subsel akan meresap keluar daripada sel secara osmosis. Jadi, bila keluar banyak air ni, masuk dalam lautan hypertonik ni, maka vakuum dan sitoplasma akan mengecut dan menyebabkan membrannya menjauhi dinding sel. Jadi, membran plasma akan menjauhi dinding sel. Jadi keadaan ini, ni ruang kosong sebab dinding dia dah menjauhi, dah kecut. Jadi tinggal dinding sel kat sini. So dah jadi sini ruang-ruang kosong. Jadi keadaan ini kita panggil plasmolisis. Jadi kalau kita biarkan plasmolisis itu berlaku secara berterusan, sel tumbuhan akan mati. Tapi kalau kita ambil sel tadi yang dalam keadaan plasmolisis, masukkan balik, yang kita rendam dia ke dalam larutan hypotonik, masukkan dalam air suling, air akan meresap masuk dan sel menjadi segah semula. Jadi kalau disegah semula ni, kita panggil sel mengalami diplasmolisis. Okey. Kalau plasmolisis, dia dah kecut, sel sitoplasma dan vakuum dah mengecut, sebab air keluar banyak, kita panggil keadaannya plasmolisis. Tapi kalau kita ambil larutan sel tadi yang dah pun plasmolisis, masuk dalam larutan hypotonik, dia akan segah semula. So, keadaan segah semula dipanggil diplasmolisis. Okey. Jadi, kalau kita nak takrifkan maksud istilah ni, tekanan segah bermaksud tekanan yang dihasilkan oleh tekanan hidrostatik kandungan vakuum yang menekan ke atas dinding sel tumbuhan. Tekanan hidrostatik maksudnya molekul air itu, molekul air yang banyak tadi telah menekan dinding, menekan dan menolak ke atas dinding sel. Kalau flasid pula maksudnya tekanan osmotik yang sama dikenakan ke atas kedua-dua arah dalam dan luar membran plasma. Jadi sel dalam keadaan normal, bentuk normal. Kalau plasmolisis pula, proses pengecutan sitoplasma daripada dinding sel tumbuhan akibat kehilangan air secara osmosis. Okey.